Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hari ini sebelum kita teruskan ataupun melanjutkan kajian kita, saya nak mulakan dengan sama-sama kita membaca beberapa bacaan supaya kita terbiasa dan mudah-mudahan terhafal. Hari ini saya nak kita sama-sama baca talbiyah ihram, kemudian talbiyah sepanjang kita dalam keadaan ihram. Okey? Boleh ikut saya? Cuba Kita mulai melakukan ibadah umrah ini bila mana kita sampai di miqat makani dengan melafazkan talbiyah ihram sendiri-sendiri, bukan beramai, sendiri-sendiri. Bacaannya adalah labbaik Allahumma umrah. Cuba. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Yang maksudnya adalah aku sambut seruanmu ya Allah untuk berumrah. Itu maksudnya. Aku sahut seruanmu ya Allah untuk berumrah. Sekali lagi labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Itu cuma kita ucapkan sekali je. Bila sampai di miqat makani akan diberi isyarat, now we have reached, kita dah sampai miqat makani, sama-sama melafazkan talbiyah ihram itu tadi. Labbaik Allahumma umrah. Cuba sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Kemudian kita boleh baca sendiri, boleh baca beramai-ramai talbiyah sepanjang perjalanan kita, yang mana kita berhenti talbiyah itu bila mana kita nak mulai tawaf. Bila sampai di Hajar Aswad nak tawaf, baru kita berhenti daripada talbiyah. Sejak mulai kita sampai di miqat makani, setelah labbaik Allahumma umrah, kita ucapkan bacaan nanti akan kita baca sama-sama, dan itu kita baca sepanjang perjalanan. Tentunya kita lihat kepada situasi dan kondisi. Sepanjang perjalanan itu bukan berarti masuk bilik air membaca, bukan. Ada waktu-waktu yang kita harus berhentilah. And it can be done, boleh kita lakukan beramai-ramai, boleh kita lakukan sendiri-sendiri. Ikut saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Cuba ramai-ramai baca. Saya dengar. Okey. Cuba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Apa maksud yang kita baca ini? Kita menyahut seruanmu, seruan Allah. Kita menyahut seruanmu, seruan Allah. Dengan menyambutnya, kita tidak menentukan Allah dengan sesuatu apa pun. Kita memuji Allah atas nikmatnya dan kerajaan kepunyaannya. Tidak kita menentukannya dengan sesuatu apa pun. Itu maksud daripada apa yang kita ucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Artinya apa? Kita menyahut seruan Allah, panggilan Allah, seraya kita mengesakannya. Sebab apa pun yang kita lakukan, ibadah banyak mana pun yang kita persembahkan kepada Allah, apabila ada bercampur baur dengan penyengutuan terhadap Allah, itu akan sia-sia. Makanya kita ikrar, only you God yang kita sembah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah melainkan Dia. Tidak ada Tuhan yang kita besarkan melainkan Dia. Itu kurang lebih maksud daripada apa yang kita laungkan beramai-ramai atau sendirian. Lagi sekali labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Boleh hafal ni? Dua je dulu. Itu permulaan kita nak mulai lakukan umrah. Okay, one more time. Mula-mula kita sampai di miqat makani. Kalau bagi kita naik kapal terbang sampai di Qarnul Manazil. Sampai di Qarnul Manazil. We come from the east. Sampai di Qarnul Manazil, kita ucapkan sendiri-sendirian, labbaik Allahumma umrah. Baca. Labbaik Allahumma umrah. Kemudian kita teruskan jalan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Okey, hafalkan Sekarang kita boleh mulai kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita sampai kepada pedoman ringkas haji dan umrah. Sebelum itu, kita ungkap kembali apa yang sudah kita kaji selama ini. Iaitu, pertama, hukum melaksanakan haji dan umrah adalah wajib atas setiap Muslim yang mencukupi syarat serta mampu, dan wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Kemudian yang kedua, umrah boleh
dilaksanakan bila-bila masa, bila-bila waktu. Sedangkan haji wajib dikerjakan pada bulan-bulan yang ditentukan. Apabila umrah dilaksanakan pada bulan haji, maka haji tersebut dinamakan haji tamattu'. Sama ada haji tamattu' ataupun haji qiran. Kemudian ada pula jenis haji yang disebut haji ifrad. Artinya haji saja tanpa umrah, itu haji ifrad. This is only a repetition apa yang kita dah kaji beberapa minggu yang lepas. So please remember, kalau haji itu ada 3 bentuk: haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Yang bersama-sama umrah itu haji qiran, haji tamattu'. Yang tanpa umrah, haji ifrad. Okay? Bagi jamaah Singapura, kita lah, haji yang wajib dikerjakan adalah dalam bentuk tamattu'. Cuma bagi yang sudah pernah melaksanakan haji dan umrah, haji ifrad boleh dijadikan pilihan. Namun haji qiran, bukan kita menolak ketentuan Rasulullah, tunjuk ajar Rasulullah, bukan, kita bukan menolak. Tapi untuk kondisi kita hari ini, haji qiran tidak sesuai untuk kita laksanakan. Kenapa? Sebab haji qiran perlu membawa binatang sembelihan dari kampung halaman. And this is quite impossible for today's keadaan hari ini. Dan semua petunjuk Nabi SAW, sama ada pelaksanaan haji maupun umrah, wajib diikuti. I have always repeated, saya sering ulangi akan pesanan Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik hajimu. So Rasulullah lah yang merupakan panutan kita, yang harus kita ikuti. Apabila kita nak lakukan sesuatu dalam rangka memenuhi dan melengkapi ibadah haji atau umrah, ask ourselves, tanya diri kita, apakah ini Rasulullah lakukan? Apakah ini Rasulullah contohkan? Apakah ini Rasulullah arahkan? Kalau tidak, kita tolak. Okay? Now, ini apa yang kita dah kaji selama beberapa minggu tadi. Sekarang kita sampai kepada manasik haji tamattu' yang di dalamnya ada umrah. Because we are focusing on umrah kan, kita fokus terhadap umrah. Maka hari ini kita lihat kepada manasik haji tamattu' menurut sunnah Nabi SAW secara ringkas. Secara ringkas dahulu. Pertama, ihram. Ihram untuk umrah. This is the first thing that we do. Inilah rukun yang pertama yang kita laksanakan. Ihram. Ketika sampai di miqat Makkah ni, kita berihram. Bagi wanita tak payah nak berpakaian ihram, cuma keadaannya ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah, ihram dia. Artinya bila sudah berihram, ada perkara-perkara yang dilarang tak boleh kita lakukan. Ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan, Bagi lelaki tentunya, kerana sudah ada ketentuan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan sebagainya, maka kita ikut peraturan dalam kita berihram. Okay? Nah, itu ihram. Setelah ihram, yang kedua adalah tawaf. Di sini kalau di kertas kerja kita